Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kumpulan Mami Jarum ingin membentangkan tentang Myths and Games. Topik 4, Understanding of Food. Kumpulan ini terdiri daripada 4 orang. Pertama, Siti Nurul Fakirah binti Muhammad Khair. Kedua, saya Muhammad Amal bin Hamdan. Ketiga, Syarul Naim bin Syarul Baharit. Keempat, Nur Syafiqah Nadrah binti Jasmine. Protein dalam Myths and Games. Kesan protein berlebihan. Pertama, dehidrasi. Kedua, pembentukan batu karang pada buah pinggang. Ketiga, sembelit. Keempat, nafas berbau. Kelima, osteoporosis, iaitu sakit kerapuhan tulang. Fungsi protein dalam tubuh manusia. Pertama, membentuk komponen badan yang penting seperti hormon, enzim dan hemoglobin. Kedua, memelihara keseimbangan badan dan membentuk antibodi. Ketiga, mengawal keseimbangan kandungan air. Keempat, merangsang pertumbuhan dan penggantian tisu dan otot badan. Protein dalam Myths and Games. Protein adalah makronutrien yang penting untuk tubuh manusia. Setiap kandungan daging mempunyai protein yang sangat tinggi seperti yang diperlukan oleh tubuh manusia. Setiap 100 gram daging mempunyai lebih kurang 26 gram protein. Molekul protein terdiri daripada karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, fosforus dan nitrogen. Keempat, rantangan protein tidak tahan pada suhu yang tinggi. Akibat kekurangan protein. Pertama, insomnia. Kedua, lemah otot dan sakit otot. Ketiga, mudah lesu. Keempat, tekanan darah rendah. Kelima, cepat lapar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah Nadrah binti Jasmine ingin menerangkan tentang Pride and Cuts of Myths and Games. Okey, yang pertama adalah kita perlu mengetahui tentang basics of cuts, iaitu potongan daging mempunyai 2 faktor, iaitu struktur dan otot tulang daging tersebut. Struktur otot dan tulang daging tersebut. Yang kedua adalah kaedah penggunaan dan memasak dalam pelbagai bahagian haiwan. Seperti contoh, daging lembu mempunyai bahagian daging yang liat dan juga lembut. Kita sendiri perlu mengetahui bagaimana yang liat dan lembut, dan perlu mengetahui cara kaedah yang betul supaya apabila daging itu memasak adalah tidak terlalu masak dan tidaklah liat kerana kurang masak. Okey. Pertama adalah kita pergi kepada part of chicken. Okay, part of chicken adalah mempunyai giblets, iaitu liver, gizzard, and what we call heart. Okay, selain daripada itu kita ada breast, wings, mid joint wing, wing tip. Kita ada breast field, tenderloin, ham, leg quarter, drumstick, and thigh. Okay, kita pula different part of chicken adalah ada mempunyai khusus tersendiri, iaitu kalau whole chicken adalah merupakan ayam dengan semua bahagian, umumnya termasuk giblets yang berada di rongga, terdiri daripada daging putih dan gelap. Okay, yang kedua adalah poultry half, which is sebelah ayam saja, iaitu ayam itu dibelah dua, memanjang melalui dada dan punggung, dan ianya terdiri daripada bahagian yang hampir sama, dan kedua-dua bahagian tersebut adalah daging putih dan gelap. Okay, yang ketiga adalah breast ataupun dada. Dada ni adalah yang tersedia tanpa kulit dan tanpa tulang, dan ianya hanyalah terdiri daripada daging putih saja. Dada ni adalah juga merupakan salah satu makanan protein yang sihat bagi orang yang ingin menjaga badan. Okay, yang keempat adalah breast quarter, iaitu setengah daripada secara amnya, merangkumi sedikit lebih daripada 1/4 daging ayam
Potongan itu adalah merangkumi separuh dada dan wing dan bahagian belakang ayam. So dia adalah ayam yang dipotong pada 4. Itu adalah breast quarter. Dia merangkumi adalah 1/4 daripada ayam tersebut. Okay, yang kelima adalah breast halves. Bahagian dada ayam yang telah dibelah memanjang menghasilkan 2 bahagian. Mereka boleh didapati tanpa tulang ataupun bertulang dan tanpa kulit ataupun berkulit. Bahagian dada lebih besar dipotong separuh untuk memberikan ukuran bahagian yang lebih kecil. Terdiri daripada daging putih sahaja. Yang keenam adalah tenderloin. Tenderloin adalah merupakan otot dada yang bergerak di sepanjang kedua sisi tulang dada. Maksudnya di bahagian dada kita ada tenderloin. Tenderloin itu adalah merupakan otot dada yang bergerak di sepanjang tulang dada tu, letak di bahagian atas dada, dan ini adalah merupakan daging putih. Yang ketujuh adalah wing, di mana wing adalah semua ramai peminatnya. Okay. Wing adalah merupakan kita panggil dia kepak ayam dan terdiri daripada 3 bahagian. Ia adalah antara adalah wing tip, wing guard ataupun drumettes. Okay. Yang ke-8 adalah drumette. Drumette ni adalah merupakan bahagian sayap yang disambungkan ke badan ayam dan mengandungi sebahagian besar daging sayap tersebut, dan mempunyai drumstick yang sangat kecil. Yang ke-11 adalah leg quarters. Leg quarters ni adalah secara amnya dia merangkumi sedikit dari 1/4 daripada bahagian ayam. Contohnya ayam tu dibahagi kepada 4, dan tapi kalau leg quarters ni ayam yang 1/4 tu dia merangkumi sedikit lah daripada 1/4. Maksudnya dia taklah cukup 1/4 tu. So potongan itu merangkumi peha, drumstick dan bahagian belakang lah. Yang ke-12 adalah leg. Leg ni adalah kaki ayam yang terdiri daripada 2 bahagian, iaitu peha dan drumstick. Terdiri daripada daging merah saja, gelap saja. Yang ke-13 adalah thigh. Thigh merupakan bahagian atas kaki di atas sendi lutut yang disambungkan ke badan ayam yang terdiri daripada daging merah sahaja. Yang 14 adalah drumstick. Drumstick ni makan yang OPP selalu makan tu. Drumstick bahagian bawah kaki di bawah sendi lutut. Maksudnya di bahagian kiau. Semua orang tahu kita ayam yang bahagian ayam tu yang ada 2 tu. Itulah bahagian tu adalah drumstick. Yang dia hanyalah terdiri daripada daging merah sahaja. Yang terakhir sekali adalah giblets. Giblets ni adalah merupakan anggota dalaman ayam, iaitu terdiri daripada leher, hati, jantung dan perut. Cuts of chicken ada banyak mengikut kepada cita rasa masing-masing, tapi yang kita perlu tahu adalah basic adalah ada potong 8, ada potong 12, ada potong 14, ada potong 16. Seterusnya kita pergi kepada parts and cuts of cattle, which is meat lah. Jadi chicken adalah game, haiwan buruan yang tetap terbang, maka dia adalah meat. Salah satu contoh yang saya akan bagi adalah cattle of cow. Cow, nama cow adalah mempunyai banyak nama. Dia ada bermacam-macam jenis lembu dalam dunia ni. Kita pergi pada pertama adalah lembu jantan ataupun dikenali sebagai bulls. Lembu jantan ni adalah biasanya tidak dibesarkan untuk makan.
Selalunya ialah kalau dekat luar negara, selalunya orang akan buat untuk macam mana, untuk kita meningkatkan populasi populasi lembu, untuk kita panggil adalah untuk melahirkan banyak lagi lembu-lembu lah masa itu. Tapi itu bukan untuk dimakan. Okay, yang kedua adalah anak lembu, cows. Lembu ni adalah lembu muda, amat berharga lah bagi daging mereka ni, sebab dia mungkin dia manis kot. Okay, yang ketiga adalah lembu tu sendiri, cows. Kita panggil dia cows. Lembu betina ni sebenarnya dalam bahasa Inggeris adalah cows ni adalah lembu betina. Kalau lembu jantan tadi kita panggil bulls. So lembu cows ni adalah lembu betina, dibesarkan terutamanya untuk susu dan anak lembu pengeluaran. Maksudnya dia adalah bagi orang luar negara, lembu betina ni untuk diorang punya ni lah, pengeluaran lembu diorang. So diorang tak dibesarkan untuk makan, diorang hanya dibesarkan untuk susu dan juga untuk pengeluaran lembu yang baru. Kalau kat Perancis, lembu betina ni digunakan untuk daging lembu ketika mereka tidak lagi memerlukan susu. Maksudnya kalau kalau lembu betina ni dah tak memerlukan lagi untuk susu, dekat Perancis diorang akan masakkan lembu betina ni, baru masak. Kalau tak, pada asalnya diorang hanya buat lembu betina ni adalah untuk kita untuk susu dan juga untuk pengeluaran lembu lah. Okay, yang keempat, Heifers. Heifers ni adalah lembu muda, lembu muda. Daging dan organ Heifers ni popular sebagai sumber makanan, mungkin kerana dia manis dan juga lembut, sebab dia muda lagi, dia tak banyak bergerak lagi, dia dah bukan tua. Seperti kita tahu, kalau tua dia liat, bagi kita tua ni liat, orang muda ni lembut. So mungkin diorang suka jadikan lembu muda ni sebagai makanan untuk sumber daging diorang, adalah kerana mungkin lembut dan juga manis lah. Okay. Yang kelima adalah stags. Stags adalah lembu jantan yang dimandulkan selepas matang. Maksudnya dia, kalau bagi kita adalah sunat lah. Okay, dia dimandulkan selepas matang dan digunakan untuk makanan anjing. Kalau dekat luar negara lah, diorang akan, lembu jantan tu dimandulkan, dia akan mandulkan selepas matang. Maksudnya dah matang baru mandul, lepas tu selalunya daging diorang tu akan buat makanan anjing lah. Okay, yang terakhir sekali adalah steers. Steers ni lembu jantan yang dimandulkan, tapi dia dimandulkan sebelum matang. So secara prinsip dibesarkan untuk daging lembu. Okay, stags ni pula, tadi kalau stags dia lembu jantan yang dimandulkan selepas matang, tapi kalau steers dia lembu jantan yang dimandulkan sebelum matang. Kalau stags dia dibuatkan untuk makanan anjing mostly, tapi kalau untuk steers dia adalah untuk daging lembu untuk manusia makan. Okay, kita pergi pada different types of beef lah. Maksudnya kita pergi pada parts of beef ataupun parts of cows or parts of cattle. Okay, pertama adalah chuck. Chuck is cut from the shoulder, tough but flavorful. Dia potong daripada bahagian bahu, keras tetapi dia sangatlah berperisa, maksudnya sangatlah manis dan berbagai lagi. Okay, manakala shank adalah cut from the leg, very tough and chewy. Okay, shank ni adalah di bahagian kaki. Dia sangatlah memang keras sebab tulang, tapi dia juga chewy. Dia macam sebab dia bahagian lemak di mana di bahagian kaki tu, selalunya orang akan buat masak macam shank untuk orang makan macam kebab, tapi dia kaki buat adalah shank. So tapi dia sedap, dia manis. Okay, yang ketiga adalah brisket. Brisket ni adalah cut from the breast, area dada. Dia tough if not cooked properly. Dia adalah daging yang liat. Kalau kita tak betul masak, dia akan sangat-sangat liat. So kita kena masak
menggunakan kaedah yang betul untuk mendapatkan daging tu lembut, barulah kita boleh makan. Kalau tak, sakit gigi je nak. Sebab dia liat, sebab dia adalah bahagian daging yang amat liat. Okay, yang keempat adalah rib. Rib ni adalah kita cut from the rib area, very tender and flavorful. Okay, rib ni adalah daging yang paling popular sebab dia adalah daging yang lembut dan juga manis dan sedap dimasak. So boleh juga dikatakan sebagai rib ni adalah daging yang mahal juga sebab dia sedap, lembut, manis. Manusia suka daging lembut, sebab tu kita selalu memakan daging yang bahagian area rib lah. Okay, yang kelima adalah short plate. Short plate adalah the cut from the belly, daripada badan lembu tu, chewy and quiet puff. Okay, short plate ni dia dekat badan lembu, dia dekat bawah. So dia adalah sangat liat dan juga keras lah, sebab dia banyak bergerak dekat bahagian tu juga. So dia liat. Okay, so yang keenam adalah flank. Flank ni adalah cut from the abdominal muscles and one of the longest cut. Maksudnya adalah flank ni dia adalah dekat bahagian badan juga. Dia short plate and sebelah short plate adalah flank. So dia juga adalah bahagian yang paling susah nak potong sebab dia memang keras. Okay, yang ketujuh adalah loin. Loin ni adalah dekat bahagian atas badan lembu, dekat tengah-tengah badan lembu. Okay, dia cut from the back of the cow above the ribs. Kalau ribs dekat depan sikit, kalau loin dia dekat belakang ribs. Okay, so dia juga adalah one of the tenderest cuts. Maksudnya kalau macam tadi ribs pun daging yang lembut, so loin ni pun daging dia pun lembut. So masak dia pun tak adalah lama-lama. Kalau masak lama-lama dia dilihat. Okay, yang ke-8 adalah sirloin. Sirloin ni pun sama juga macam loin, dia cut from the back of the cow just past the loin. Maksudnya rib, loin, sirloin. So rib depan, loin tengah, sirloin belakang dia. So sama juga, dia bahagian yang daging yang lembut and paling flavorful lah. Maksudnya memang orang akan guna daging tu untuk masak, untuk benda-benda yang sedap. Okay, last but not least adalah the round. The round ni dia macam dekat bahagian punggung lembu. Okay, macam rump. Okay, kita ada rib, loin, sirloin, rump. Bawah rump tu adalah the round. Okay, the round tu dia cut from the back of the cow above the back legs. Maksudnya kaki lembu. Kat sini adalah the round. So dia adalah liat dan juga keras. So kita perlu masak betul supaya dia tak keras lah. Dia kena masak dengan lama lah. Okay, so next kita pergi kepada parts. Kita pergi pada cuts of beef lah. Okay, cuts of beef. Okay, cuts of beef pula ada banyak. Beef besar. Okay, kalau kita nak pergi kepada basic lembu, okay, dia ada banyak cuts. Macam kalau basic kita ada neck, chop, breast, rib, short plate, kita ada flank, kita ada shank, kita ada short loin, sirloin, tenderloin, round and rump. Okay, kita pergi kepada contoh. Kita pergi kepada
kepada breast lah. Okay, breast kita ada brisket and pork shank. And dekat short plate of flank kita ada short stick of flank stick. Dekat rib kita ada rib roast, rib stick, rib stick, back ribs, ada banyak. Kalau kat loin kita ada top loin stick, sirloin stick, flat bone, sirloin stick. Itu adalah untuk cara memasak mostlynya. Tapi kalau kita nak pergi kepada cuts of beef, kita ada T-bone, kita ada sirloin, kita ada fillet, kita ada rump stick, flank stick, skirt stick, beef brisket, flat iron, tomahawk, rib eye stick. Dia banyak cuts of beef. So maksudnya kalau macam kita beli untuk seorang chef, kita perlu tahulah cuts of beef tu untuk sesuai kepada jenis masakan dia. Tapi kalau untuk orang biasa, kalau tak tahu, just diorang akan tengok Google lah, tengok memang banyak sangat diorang beritahu part-parts yang mana untuk beef ni. Tapi memang ada banyak. Dia ada chop short ribs, kita ada rib eye, kita ada wedge bone sirloin, kita ada fresh brisket, sangat banyak. So mostly itu adalah salah satu contoh-contoh adalah untuk parts and cuts of meats and game. So sekian daripada saya untuk video saya kali ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarul Naim bin Saiful Baharin. Hari ini saya akan bentangkan slide saya yang bertajuk teknik masak meat and games. Contoh meat and games. Contoh meat yang pertama adalah lembu dan kambing. Okey, manakala contoh games pula adalah ayam dan burung. Okey. Teknik masak meat. Teknik masak meat dia ada banyak. Antaranya adalah stir frying, grilling, stewing, braising, skillet, roasting, smoking dan broiling. Okey. Bahagian-bahagian daging lembu. Okey, yang pertama daging lembu sirloin. Okey. Teknik sesuai untuk masak daging lembu bahagian sirloin adalah stir frying. Okey, sirloin terletak di antara pinggang pendek dan bulat belakang daging lembu dan dipotong menjadi pelbagai stick. Okey, sirloin bawah terletak tepat di atas sayap belakang dan kaki dan adalah potongan yang kurang diingini. Okey, sirloin atas terletak di bawah tenderloin dan ia juga mempunyai rasa yang kuat, tetapi stick tanpa tulang yang dipotong dari sirloin teratas mempunyai struktur yang kenyal. Jenis daging yang paling cepat dimasak adalah sirloin yang cukup empuk untuk dimasak menjadi stick. Okey, yang kedua daging lembu bahagian chuck. Chuck iaitu daging dari bahagian bahu lembu, mempunyai tekstur yang lembut tetapi tidak terlembut daging batang pinang. Sebab apa? Kerana mempunyai jumlah tisu penghubungan, iaitu connective tissue yang tinggi. Yang kedua, potongan daging ini sesuai sekali jika dimasak mengguna metod low and slow yang menggunakan suhu api yang rendah pada jangka masa yang lama. Antara masakan yang sesuai ialah stew, contohnya kari dan gulai. Okey, yang ketiga daging lembu bahagian rib. Rib iaitu tulang rusuk terletak pada separuh bahagian atas lembu. Ia merupakan daging premium yang paling disukai ramai kerana tidak memerlukan masa masak yang lama.
untuk mendapatkan hasil daging yang lembut. Dia dipotong daging ini terdapat potongan steak seperti rib eye, mata rusuk, short ribs, rusuk pendek dan prime ribs. Okay, bahagian daging ini memang sangat sesuai apabila dimasak sup tulang ataupun daging, kerana tulang daging mempunyai banyak rasa daging. Okay, daging lembu bahagian tenderloin. Okay, daging batang pinang ataupun tenderloin merupakan sebahagian kecil daripada potongan loin pendek. Bahagian daging batang pinang ini memang popular sekali kerana teksturnya yang sangat lembut. Okay, antara potongan steak yang terdapat pada bahagian ini ialah filet mignon dan cheddar brand. Okay, bahagian ini bersesuaian dengan pelbagai cara masak tetapi dalam masakan Melayu. Okay, daging batang pinang ini selalunya digunakan dalam rendang, kari dan juga daging salai, iaitu cara smoking. Okay, daging lembu bahagian round. Okay, bahagian round iaitu daging sepaha yang terletak di bahagian kaki belakang hingga ke punggung lembu. Bahagian ini mempunyai tekstur yang pejal dan agak liat kerana mempunyai banyak pergerakan berbanding dengan potongan lain. Bahagian ini memang sedap jika dimasak daging masak lada hitam maupun daging salai, cara smoking. Daging lembu hanger. Okay, steak hanger iaitu daging penggantungan merupakan otot diafragma lembu yang terletak di bahagian perut. Daging penggantung ini merupakan sebahagian daripada potongan plate. Di bahagian ini juga terdapat steak skirt. Tekstur dan rasa daging penggantung ini juga sama seperti steak skirt. Okey, bahagian daging ini memang sedap jika diperap dengan rempah ratus kerana rasanya akan meresap secara menyeluruh ke seluruh dalam daging. Masakan yang sesuai dengan potongan ini, daging ini ialah stir fry ataupun daging barbecue. Okay, dia sesuai masak stir fry dan masak BBQ. Okey, tu antara contoh teknik masak daging meats. Okey, ini teknik masak games pula. Okey, teknik masak games dia ada dua, haba kering. Yang pertama haba kering. Okey, haba kering ni dia ada 4. Itu grilling, roasting, pan frying dan deep frying. Okey, yang kedua, teknik masak kedua, haba lembap. Okay, haba lembap pun dia ada 4, iaitu boiling, simmering, poaching dan braise. Jenis yang pertama adalah broiler atau fryer. Ciri-ciri dia yang pertama adalah selalu digunakan untuk industri, mempunyai 2 warna, umur di antara 40 hingga 44 hari bagi kilang, umur di antara 42 hingga 50 hari bagi runcit. Saiznya lebih kecil daripada roaster. Broiler atau fryer sesuai dimasak dengan teknik stewing. Kapen. Okay, ciri-ciri pertama selalu digunakan untuk industri dan runcit, mempunyai warna kuning, umur di antara 63 hingga 69 hari bagi kilang, umur di antara 63 hingga 69 hari bagi runcit, merupakan caster roasters. Kapen sesuai dimasak menggunakan teknik roaster. Okey, rooster. Jenis yang ketiga ialah rooster. Okey, ciri-ciri dia yang pertama adalah terdapat 2 pilihan, iaitu retail dan factory. Umurnya lebih kurang 63 hari hingga 69 hari. Rooster sesuai dimasak menggunakan kaedah fryer ataupun broiler. Okey, yang last sekali, jenis yang last sekali ialah foal. Okey, ciri-ciri yang pertama, ia merupakan ayam yang berumur 365 hari. Ia terdapat untuk 2 pilihan, iaitu retail dan factory. Full sesuai dimasak menggunakan dengan kaedah teknik stewing. Okey, itu saja pembentangan saya pada hari ini. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Fakira binti Muhammad Mahir. Nombor matrik saya M01 SKU 20F008. Di sini saya ingin menerangkan tentang penyimpanan makanan kering dan makanan segar. Yang pertama, setiap ruangan simpanan hendaklah sentiasa bersih dan tidak melebihi muatan. Yang kedua, makanan perlu disusun dengan teratur. Dan yang ketiga, makanan kering disusun di rak yang bersih dan jauh daripada makanan yang berbau dan berada di dalam keadaan yang sentiasa kering. Okey, seterusnya ialah saya akan memberitahu tentang susunan makanan di dalam peti sejuk. Okey, yang pertama, di bahagian pintu peti sejuk terdapat tempat simpanan telur, dan tempat simpanan telur itu haruslah bersuhu 6 darjah Celsius hingga ke 7 darjah Celsius. Dan setiap peti sejuk kebiasaannya disediakan tempat telur di dalam peti sejuk itu. Kemudian bawahnya kebiasaannya kita akan menyusun susu dan krim. Susu dan krim ini mestilah berada di suhu 4 darjah Celsius. Dan setiap tutup krim dan susu selepas dibuka haruslah ditutup dengan rapat supaya bakteria tidak berada di tutup krim. Seterusnya, ikan. Ikan haruslah berada di suhu 0 darjah Celsius sehingga 3 darjah Celsius. Dan seeloknya bekas ikan ini perlulah bertutup dan berada di ruangan sejuk beku. Okey, di sebelah bahagian dalam peti sejuk, daging yang sudah dimasak hendaklah berada di suhu 2 darjah Celsius sehingga 4 darjah Celsius. Ini kerana dapat mengelakkan makanan itu cepat rosak. Bekas mestilah bekas yang bertutup dan berada di bahagian tingkat atas ruang pendingin. Seterusnya, sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, sayur-sayuran ini perlu berada dalam suhu 1 darjah Celsius sehingga 9 darjah Celsius. Tempat sayur ini mestilah sayur-sayuran itu dan buah-buahannya haruslah dilembapkan sedikit dan dibungkus dengan plastik. Ini dapat mengelakkan sayuran dan buah-buahan cepat rosak. Seterusnya, daging ayam ataupun daging lembu, daging merah dan daging putih ataupun makanan yang sejuk beku perlu berada di negatif 18 darjah Celsius sehingga negatif 9 darjah Celsius. Daging-daging ini perlu diletakkan di ruangan sejuk beku di dalam peti sejuk. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang prosedur penyimpanan daging. Yang pertama, bagi mengekalkan kesegaran daging ini, prosedur penyimpanan daging amatlah penting untuk mengelakkan daging rosak dan daging keras ataupun pengendalian daging ini, pengendalian penyimpanan daging ini sangat penting untuk mengelakkan daging itu diracuni oleh bakteria. Yang kedua, haiwan seperti lembu, kambing yang telah disembelih perlu digantungkan kakinya terlebih dahulu bagi melalui proses aging. Okey, dan seterusnya tujuan untuk proses penyimpanan daging ini ialah yang paling penting, yang paling saya nampak, prosedur penyimpanan daging ini untuk melembutkan daging yang kita hendak masak. Seterusnya, prosedur penyimpanan daging mengikut jenis. Okey, di sini saya akan terangkan 4 jenis daging, iaitu daging segar, daging beku, offal dan daging yang sudah dimasak. Okey, yang pertama ialah daging segar. Daging segar hendaklah dilap dengan kain yang bersih dan dibungkus. Daging mesti diporsikan
untuk setiap masakan dan disimpan di dalam tempat sejuk beku. Purata sejuk beku itu hendaklah pada suhu negatif 18 darjah Celsius. Elakkan daging mentah tersentuh dengan daging yang sudah dimasak ataupun makanan yang telah dimasak, kerana daging mentah mengandungi bakteria beracun yang boleh menyebabkan keracunan dan pencemaran silang. Seterusnya, daging beku. Okey, daging beku perlu disimpan di bahagian sejuk beku pada suhu negatif 18 darjah Celsius. Bungkusan daging perlu dibuka dan disimpan di dalam bekas yang bertutup. Ini kerana dapat mengelakkan daging beku bercampur ataupun bau dengan makanan yang berbau kuat. Daging beku perlu dilindungi dan dinyah frost dengan sempurna sebelum dimasak bagi mengelakkan bakteria beracun berada di dalam daging beku. Seterusnya ialah offal. Offal ialah bahagian dalaman binatang. Bahagian offal perlu dibungkus dan diasingkan di dalam bekas sebelum disejuk bekukan di dalam peti sejuk. Seterusnya, lebihan offal yang telah dinyah frost disarankan untuk tidak dibekukan semula bagi mengelakkan pencemaran bakteria yang boleh mengakibatkan keracunan makanan. Akhir sekali ialah daging masak ataupun daging yang sudah dimasak. Daging yang sudah dimasak perlu disejukkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam peti sejuk. Ini sama kaedah dengan makanan yang telah dimasak. Semua makanan yang telah dimasak haruslah disejukkan dulu menggunakan cooling method, kemudian baru dimasukkan ke dalam freezer ataupun chiller. Ia dapat mengelakkan freezer ataupun chiller serta makanan yang disimpan itu daripada rosak. Pastikan daging yang telah dimasak itu terasing daripada bahan-bahan mentah yang lain agar tidak berlakunya pencemaran silang. Seterusnya, saya akan terangkan tentang kesimpulan dari seluruh topik yang saya dan kawan-kawan saya terangkan. Kesimpulannya, dapat diringkaskan bahawa teknik memasak yang sesuai amat penting bagi memastikan kandungan nutrisi seperti protein dalam makanan dapat dikekalkan. Kaedah yang digunakan semasa memotong juga amat penting kerana ia dapat mengelakkan kehilangan nutrien dalam masakan. Selain itu, penyimpanan daging juga amat penting agar dapat mengekalkan kesegaran daging dan dapat mengelakkan daging daripada rosak. Ia juga dapat mengelakkan kerugian ketika kita membeli daging. Seterusnya, dengan demikianlah kehilangan nutrien dalam makanan dapat diminimumkan. Itu sahaja daripada saya. Saya mewakili Nur Syafiqah Nadrah Amar Naim meminta maaf jika ada kekurangan dalam video kami. Saya harap puan berpuas hati dengan apa yang kami sampaikan dan dapat memahami Meet and Games ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.